حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله surah 44 sama kami as-sifatus sabi'atu al-wajibatu lahu ta'ala al-qudratu khabar mubtada sifatu jadi mubtada al-qudratu jadi khabar as-sifatus sabi'ah bermula sifat yang ketujuh pandang yang pertama. Yang kedua, itu kita baca dah, jangan lupa. Ini masuk yang ketujuh tadi. Al-wajibatu lahu ta'ala, yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib lah. Wajib lah. Kau kenal mana? Lahu. Alaihi syarat lahu al-wajibatu lahu al-lahu lepas pada wajib ada lahu itu wajib akli. Kalau al-wajibatu alaihi syar'i, ingat kaedah al-wajibatu lahu ta'ala, yang wajib bagi Allah Ta'ala. Apa makna wajib di sini? Mesti. Jadi bukan buat dapat pahala lah. Buat dapat pahala tinggal dosa tu wajib syarak. Bukan wajib syarak, wajib akli lain. Wajib kali benda yang mesti tak dapat tidak. Tak boleh tidak. Apa dia? Al-qudratu. Wahia ta'rif. Wahia jadi mubtada, sifatun jadi khabar. Wahia bermula ia, al-qudratu tu sifatun, ialah satu sifat. Tu'athiru memberi bekas ia fil mungkin pada perkara mungkin. Itu dia guna kudrah. Tu'athiru al-wujuda awil adam, mengadakan atau mentiadakan, hilangkan. Itu kerja dia. Wahia sifatun, ialah satu sifat. Apa dia sifat? Apa makna sifat? Maqama bil ghaib. Sifat maqama bil ghaib, benda menumpang benda lain. Jangan lupa lah. Mungkin mana dan nanti ngaji apa sifat 20. Sifat tu apa dia? Tak seorang jawab lah. Sifat maqama benda yang menumpang benda lain. Saya lupa pula. Dia tumpang benda, dia nak buat diri sendiri tak apa. Kalau hak kita dia panggil Arab, kalau hak Tuhan panggil sifat lah. Kalau dia panggil Arab lah, tumpang pada jirim. Kalau hak Tuhan sifat pada zat Tuhan lah. Wahia al-qudrah, sifatun satu sifat. Dia tumpang di mana? Bila ada sifat ada musuh. Allah Ta'ala tu'athiru, mengubah, memberi bekas, mengubah. Tu'athiru kena takdir. Tu'athiru ay biha. Tu'athiru biha. Tidak jadi satu kesalahan pula. Kalau tak kedai jadi satu kesalahan. Ia bukan ada kuasa. Yang kuasa zat Allah Ta'ala. Tu'asiru biha, memberi bekas dengan sahabat dia. Yang memberi bekas itu bukan dia, zat Allah Ta'ala.
Yang nak berbekas tu Allah Ta'ala, tapi dengan sabab dia bukan boleh buat apa. Itu kata sifat tu untuk asiru aitu asiru biha, memberi bekas dengan sebab sifat ni lah, sifat kodrat ni lah. Fil mungkin, pada benda-benda mungkin, benda yang boleh ada boleh tak ada. Kerja dia apa dia? Memberi bekas. Al-wujuda maf'ul tu asiru, maka itu asiru kembali pada sifat. Al-wujuda awil adama, ada atau tidak ada, nak mengadakan, nak menadakan. Sudah ada bagi tak ada, itu kerja kodrat. Tengok kita baca dalam syarah dia. Qaulu as-sifatu as-sabi'atu al-wajibatu lahu ta'ala al-qudrah. Hadza syuru'un, dalam syarah dia tu. Hadza syuru'un, bermula ini perkataan as-sifatu as-sabi'ah ni, syuru'un memulai. Fi sifatil ma'ani, memulai pada nak menerangkan, nak mentafsirkan sifat-sifat ma'ani. Mula pula kita masuk bahagian sifat-sifat ma'ani. Sifat Tuhan semua apa? 20. Itu bagi pada apa? Apa dia? Nafsiyah, salbiyah, ma'ni, maknawiyah. Yang lupa sifat 20 tu ulama buat 4 pecahan. Yang pertama nafsiyah, satu wujud. Yang kedua salbiyah, kita baca dah daripada kidam sampai wahdaniat. Ini yang ketiga lah ni, kodrat sampai kalam. Ini sifat ma'ni. Ada satu lagi sifat maknawiyah, 7. Kita nak baca, tengok dalam. Hadza syuru'un fi sifatil ma'ani. Ini memulakan nak menerangkan sifat-sifat ma'ani. Wahia, sifat ma'ani tanqasimu arba'atu aqsam. Sifat ma'ani itu pula ada 4 bahagi pula. Tadi kira sifat 20 semua tu. 20 semua tu 4 bahagi. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Ma'ani saja ni pun 4 bahagi pula. Itu apa pula tu? Ma'ani saja ni 4 bahagi. Wahia al-ma'ani, sifat ma'ani tanqasimu arba'atu aqsami, terbahagi ia kepada 4 bahagi. Qismun yata'allaku bil mumkinat faqat, satu bahagi dia bersangkut dengan mungkin saja, dia tak bersangkut dengan benda lain. Tugas dia, kerja dia, tujuan dia di situ. Itu bahagian yang pertama, 7 sifat ma'ani. Qismun yata'allaku bil mumkinati faqat, satu bahagian daripada 4 bersangkut ia dengan perkara mungkin sahaja. Faqat mana sahaja, lain tak ada. Apa dia? Bersangkut dengan mungkin sahaja. Wa huwal qudratu, qismun di. Wa huwa qismun yata'allaku bil mumkinati al qudratu wal iradatu. 2. Tadi ini sangkut dengan mungkinan, kodrat dan iradat. Apa makna sangkut dengan mungkinan? Qismun, satu bagi, ya ta'allaku bil mungkin, bertakluk ia dengan mungkin sahaja. Faqat mana sahaja. Apa makna bertakluk dengan mungkin? Esok katanya kerja dia lagu nak. Itulah apa dia mungkin kena sama. Mungkin tu makhluk, benda yang boleh jadi, boleh tak, boleh ada, boleh tak ada, tu orang panggil mungkin. Makhluk ni lah. Jadi kodrat Tuhan guna ni guna nak buat langit bumi, nak buat nak buat ni benda-benda makhluk ni. Ya ta'allaku bil mungkinat, bersangkut dia dengan benda makhluk. Mungkinat makhluk saja. Kerja kodrat. Kalau kita apa dia? Kalau kita rek tenaga kita, apa guna tenaga kita nak buat kerja? Kerja apa? Buat kerja ni, tak ada rek nak buat kerja tu. Tuhan pun tak ada kodrat nak buat kerja tu. Semua lah.
Tadi kodrat dia kerja apa? Untuk apa, guna apa kodrat? Guna dia cerita tu dia. Makhluk saja. Dia tak tuju ke lain dah. Ismun yata'allaku bil mungkinat faqat. Satu bahagi bertakluk ia, tujuan dia, kerja buat dia tu dengan benda mungkin saja. Makhluk. Satu. Apa dia hak tu? Wa huwal qudratu wal iradah. Ni dua-dua ni kerja dia tak ke lain dah. Ini. Balik pangkal balik. Sifat-sifat Tuhan 20. Dia tuju ke mana? Kerja dia lagu mana? Tahan sama. Ada setengah dia kerja semua. Tuju belaka. Macam ilmu. Nak tahu. Untuk nak mengetahui. Tahu apa? Makhluk pun dia tahu. Benda mustahil pun dia tahu. Benda wajib pun dia tahu. Dia tuju belaka hukum. Muta'ala hukum akal yang 3 tu dia tuju di belaka. Itu ilmu. Kodrat dia bukan tuju semua. Dia tuju kat niat. Benda wajib dia tak tuju. Benda mustahil dia tak tuju. Itu apa pula? Boleh lah. Faham lah. Kita ada rang. Tak ada rang tak boleh buat kerja. Tuhan yang kata rang. Kata kodrat dia tu lah. Buat kerja apa kodrat. Buat langit bumi lah. Itu kerja tu saja. Kerja nak buat langit bumi. Benda boleh ada, boleh tak ada. Kemudian zat dia tu. Diri dia sendiri tu. Kodrat dia nak buat diri dia. Itu kata kodrat tak takluk pada benda wajib. Benda tu benda wajib. Tak bukan kena jadi. Benda tak kena jadi. Itu. Jadi kodrat tak tuju ke zat dia tu. Yang kedua, kodrat tak tuju benda mustahil. Nak buat apa benda mustahil, nak bagus jadi. Pasal benda tu tak boleh jadi. Jadi dia nak buat kodrat yang benar ni. Benar boleh jadi, boleh tak jadi. Ini makhluk ni. Itu kodrat dengan ilmu. Saya tak kerti pula. Lagi. Yang kedua pula. Wa qismun. 4 bagi semua. Ya ta'allaku bi jami'il wajibat. Wal jaizat. Wal mustahilat. Tiga sekali. Bahagian yang kedua. Berapa sifat? Sifat manis ada berapa? 7 lagu ni. Wa qismun yata'allaku bi jami'il wajibat. Satu bagi lagi sifat mani itu bertakluk, bersangkut kerja dianya dengan sekalian benda wajib. Dia tuju belaka benda wajib. Apa dia benda wajib? Mana benda wajib? Apa dia? Apa namanya, satu jenis sifat ma'ani itu dia tuju belaka ke benda wajib pun dia tuju, benda mustahil pun dia tuju, benda harus. Apa dia benda wajib? Kemar zat dan sifat dia. Itulah benda wajib. Yang ini apa erti? Erti dia tahu zat dia tu bukan jirim. Dia tahu sifat dia. Tahu dengan apa? Tahu dengan air. Juga begitu. Tak erti lah. Wa qismun yata'allaku bi jami'il wajib. Sekalian benda wajib tulis itu ialah zatnya dan sifatnya. Benda wajib. Wajib akli. Wal jaizat pun dia tahu juga. Dia tahu juga ni. Jaizat ialah mungkinat. Tadilah. Jaizat tu benar mungkin juga. Tak harus. 2. Wal mustahilat pun dia tahu juga. 3. Muta'ala hukum akal dia tahu belakang. Kawan tadi, satu je mungkinat. Tak ada lagi. Kodrat untuk mungkinatnya. Dia ni dah ni pergi belakang ni. Jadi al-wajibat wal jaizat wal apa dia? Wa huwa ilmu wal kalam. Dia ni 7 belakang. Ilmu untuk apa? Mengetahui. Tahu nak tambah. Tahu nak tambah kembali. Hari. Bukan wajib tu apa dia? Dia tahu lagi
Dia tu lagu mana benda tu tak ada. Kita kata tak. Benda harus. Kata apa? Tahu benda harus, tahu semua. Bukan tahu kata boleh ada, boleh tak ada. Kan kita bicara dah. Kalau mau buat kayu, dawak ni buat dawak. Aku tahu tulis pun. Ada benda Tuhan tak tahu. Benda makhluk ni tak ada benda yang Tuhan tak tahu. Tahu semua. Bijami' wajibat wal mustahilat wal jaizat. Sekalian benda-benda semua makhluk ni tak ada satu benda yang Tuhan tak tahu. Ini di petak bumi. Benda yang kecil sekali, bumi yang ketujuh, duk sulit, Tuhan tak tahu, tak ada. Tak ada. Tujuh habis. Ilmu itu sampai habis. Itu kita takluk. Tak ada satu lek. Sebab kodrat. Tak ada satu hak tak terlepas daripada kodrat. Tak ada satu benda yang terlepas daripada kodrat. Tak masuk di bawah kuasaan dia. Macam kita dia gerak cincin. Gerak jari, cincin pun gerak dah. Siapa bagi gerak cincin? Jari. Kalau jari bagi gerak cincin, makna jari ni tak masuk di bawah kodrat Tuhan. Dikuasai oleh jari. Cincin dikuasai oleh jari. Boleh. Jadi cincin makna dikuasai oleh jari. Jadi terlepas daripada kodrat Tuhan. Tak ada. Gerak jari tu pun Tuhan, gerak cincin tu pun Mu'tazilah pun dia kata gerak jari tu Tuhan gerak, cincin tu dia turut sendiri lah. Bukan kena gerak ni. Jadi makna cincin ni keluar daripada kekuasaan Allah. Kita bukan Wahabi, kita Sunni, kira habis. Luar dah tu, ingat tu. Jadi Tuhan tahu yang wajib zat dia tahu habis. Sifat-sifat dia, benda makhluk ni tak ada satu benda. Tak ada satu benda yang Tuhan sulit yang Tuhan tak tahu. Wal mustahilat pun gitu juga. Dia tahu belaka benda tu tak ada. Benda tu tak ada, tak tahu. Benda tahu kata tak ada benda. Wa huwal ilmu wal kalam. Ilmu untuk tahu. Ilmu untuk tahu. Kalam untuk cerita. Kalam untuk dilalah, takluk dilalah, nak bagi faham. Boleh semua. Sekian sifat-sifat ni. Jadi benar ilmu Tuhan ni tak boleh banding dengan ilmu kita. Ilmu kita ada daruri, ada nazari, macam-macam, ada badihi. Ilmu Tuhan tak ada satu jenis. Dia tahu ke semua sekali. Sampai dalam perut kita. Walaqad khalaqnal insan, aku buat manusia. Wa na'lamu ma tuwaswihu nafsu. Aku tahu apa doa dalam perut ni kita semua ni. Kita mana tahu dia ni kata aku sudah mengaji aku nak pergi sini. Kau ni kata aku sudah mengaji sakit nak pergi sini. Kau nak aku sudah mengaji. Kita mana tahu? Tuhan tak tahu. Pasal dia tak bagi cita-cita tak elok. Dia tak bagi kita cita-cita angan-angan yang tak elok. Pasal nak tulis. Kalau mau angan-angan tak boleh. Tulis kejap dah malaikat tulis. Kalau mau tak buat esok. Ejah dah. Dosa. Pasal tu dia tulis. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah. Siapa-siapa cita-cita nak buat satu kebajikan, dia tak buat, boleh satu pahala dah. Aku nak pakai sembahyang tahajud malam ni. Tak jaga, boleh pahala dah. Asal kan baca habis. Mereka tulis habis. Itu ilmu Tuhan. Boleh semua. Walau annama fil ardi min syajaratin aklam. Jika kalau mau ambil kayu dalam dunia, pokok kayu ni buat kolam, buat pen, ambil rati kayu. Tajam, bagi seorang satu. Berapa beliau manusia pakai pegang kalam, boleh. Jadi ambil ayat laut tu buat dakwah. Kalau tak cukup ayat laut tu buat dakwah, tambah 7 biji laut lagi buat apa? Buat dakwah. Aku nak cerita. Aku tahu kering ayat laut tu tak habis lagi. Dakwah habis dah. Punya banyak. Titik. Pasir segenggam. Tadi hujan turun tak? Berapa titik?
Tak debu tu. Buat titik. Buat Tuhan tak tahu. Mu tulis ke? Aku nak cerita weh. Kering yang lalu. Ambil pasir, segenggam. Segenggam pasir ni, berapa ketul. Dan setiap seketul berapa segi. Dan berapa berat timbang. Tulis. Aku nak cerita weh. Berapa kajang kertas dah ni. Banyak. Ni kertas nak kata banyak mana. Kalau satu lori pasir. Kalau sebatang sungai pasir. Mana kering yang lalu. Tu ilmu Tuhan. Luahnya ilmu. Tak ada benda yang ilmu dia tak sampai tujuh. Dia tujuh pergi belakang. Dah tahu tujuh pergi tahu belakang. Tujuh habis tahu habis tak ada benda sulit. Kata al-wajibat zat pun dia tahu zat dia. Bukan tu makhluk. Dia tahu zat dia bukan jiran. Dia tahu sifat dia bukan arah. Dan ilmu tu pula takluk balik ke ilmu. Pretty. Ilmu takluk balik ke ilmu. Dia tahu ilmu dia tu, tahu dengan ilmu tu, ilmu dia tu, dia tahu ke ilmu dia tu tak semacam ilmu kita. Tahu dengan apa? Tahu dengan ilmu tu. Ilmu takluk balik kepada ilmu. Pretty. Ilmu takluk balik ilmu. Ilmu dia, tahu dengan ilmu dia. Tahu dengan apa? Tahu ilmu dia tu. Dengan ilmu tu. Ilmu tuju balik ke ilmu. Tu kata ilmu takluk pada ilmu. Tak ada benda satu lepas pada ilmu. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Benda wajib, benda mustahil, benda harus ni tak ada lah. Tak ada satu benda. Tu kapek tu bulu hak kecil-kecil tu. Banyak mana bulu. Sesuatu kapek betul tuan nanti tak berapa puluh kajang kita tu kalori kita. Benang dulu lain-lain. Ujang tu satu dunia ni. Akan berdebu ujang. Orang Tuhan tak tahu titik-titik. Titik ujang Tuhan tak tahu. Boleh terima. Akal kita boleh terima. Kamu kena tahu habis semua semua ni. Boleh terima. Pasal apa? Siapa dia buat? Kita buat rumah, papa rumah ping, kita tak tahu. Paku banyak mana, kita tak tahu. Tak dia buat. Itu kata kenal Tuhan. Luasnya ilmu Tuhan. Boleh tak? Ilmu dengan kalam. Lagi. Wa qismun. Ini satu lagi. Ya ta'allaku bi jami'il mawjudat. Satu bagi lagi sifat mani. Bertakluk ia dengan benda mawjudat. Benda ada saja. Benda tak ada dia. Tak sakut dengan benda tak ada. Dia tuduh untuk benda ada. Wa qismun ya ta'allaku bi jami'il mawjudat. Benda-benda yang ada. Wa huwa as-sam'u wal basar. Sama' dan basar. Tuhan ada sifat sama, dia dengar. Dengar apa? Kita dengar, kita ni dengar suara. Lain pada suara tak boleh. Tapi suara dekat. Kalau duduk di jinian kereta di sana tak dengar. Kadang dekat suara. Tuhan sifat pendengar, dia dengar terus menerus. Kaki langit mana pun dia dengar. Jadi itu sama Tuhan. Tapi syarat benar wujudi. Amrah Tibari tak dengar. Benar-benar wujudi semua dia dengar. Bukan kira suara. Kita dengar suara mutu. Mutu sendiri, mutu tak boleh dengar. Tuhan dah, mutu tu pun dia dengar. Suara mutu tu pun dia dengar. Jadi betul. Kita ada suara mutu tak boleh dengar. Tak dengar suara dia tu je. Tuhan tak. Ni benar-benar lagu ni. Benar wujudi dia dengar semua. Kita untuk suara itu akidah kita. Kita dengan Tuhan je subhanallah lagi. Wa huwa as-sam'u wal basar. Sama dan basar. Bahasa itu lihat benda wujudi. Wa qismun la yata'allaqu bi syai'. Satu bagi lagi sifat mani. La yata'allaqu bi syai'. Tak bertakluk, tak tuju ke mana dia ni. Dengan sesuatu tak bersangkut dengan apa. Wa huwal hayat. Dialah hayat. Apa hayat? Sifat berhidup. Dia tak tuju ke mana. Kalau itu guna apa? Guna kedrak nak buat kerja. Guna sama untuk nak dengar. Guna basar untuk nak lihat.
Guna ilmu untuk nak tahu. Guna hayat nak menghidupkan zat. Itu sajalah. Bukan tak ada guna. Guna nak menghidup. Dia panggil samarah. Dia tak panggil ta'aluk. Hayat dia panggil samarah. Samaratul hayat. Faedah dia. Jasa. Hayat tu samarah. Dia tak ta'aluk. Wawal hayat. Habis. Boleh semua dah. Faham? Kita baca tu balik. As-sifatus sabi'atu. Pada sifat yang ketujuh. Al-wajibatu lahu ta'ala. Yang wajib, yang mesti, tak boleh tidak. Ada bagi Allah Ta'ala al-qudratu. Qudrat. Qudrat artinya berkuasa. Bukan kuasa dah. Qudrat artinya berkuasa. Jadi, qudrat artinya berkuasa. Dengan berkuasa itulah boleh berkuasa. Dengan berkuasa itu boleh berkuasa. Bekerjalah. Apabila berkuasa, keluarlah kekuasaan. Kekuasaan. Benar tu. Benar yang dia buat tu panggil kekuasaan. Ini semua langit bumi kekuasaan Allah. Apa makna kekuasaan? Benda yang dikuasai. Itu panggil kekuasaan. Ini ingat ni. Qudrat ni. Selalu tunggu. Baca. Qudrat artinya kuasa. Tak betul. Iradah artinya berkehendak. Tak betul. Kenapa betul lain? Qudrat artinya berkuasa. Baru betul. Kuasa bukan sifat qudrat. Kuasa bukan wujudi. Amrul intibari. Kita dah bercakap sifat-sifat wujudi. Qudrat artinya berkuasa. Tengok dulu. Mudah. Bagi mudah nampak. Kalau kita apa dia? Kalau kita reng. Berkuasa kita reng. Dengan reng itulah boleh berlarat. Tak ada reng, tak larat. Larat tu kuasa lah. Kalau kita reng, tak ada reng, tak larat. Reng tu, kalau Tuhan yang kata reng lah, kata sifat kuasa. Dengan sifat kuasa tu dia kuasa buat ni, kuasa buat ni. Yang kata kuasa. Qudrat artinya berkuasa. Dengan berkuasa tu boleh kuasa, menguasai bekerja. Bila kuasa kerja, kekuasaan. Ini semua kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Kekuasaan itu. Kekuasaan itu benar. Kuasa itu kerja tu. Kuasa dengan apa? Dengan sifat berkuasa lah. Betul. Tulislah itu. Perbezaan. Perbezaan antara sifat dan ta'alluqnya dan muta'allaqnya, benda yang dia ta'alluq. Perbezaan antara sifat dan ta'alluqnya dan muta'allaqnya. Ini boleh beza. Perbezaan antara sifat. Berkuasa itu sifat. Berkuasa itu ialah sifat. Adapun kuasa itu ta'alluqnya. Adapun kuasa itu ta'alluqnya. Kerja dia. Ta'alluq kerja dia lah. Adapun kekuasaan itu benda-benda yang dia buat. Adapun kekuasaan itu benda-benda yang dia buat. Apa benda yang dia buat? Ini semua kekuasaan Allah. Benda-benda yang dia menguasai. Bagi boleh ni. Sifat makni ni banyak. Yang gaduh kita berhalusi. Kita bagi halusi sikit. Pasal banyak dah. Orang duk telajak. Duk telajak tak kena. Orang suruh mengenal sifat Tuhan, dia tak kenal sifat. Dia kena ta'alluq. Itu bukan sifat. Ta'alluq dia.
Apa perbezaan antara sifat dan ta'alluq muta'alaq? Sifat itu kuasa. Kuasa. Kalau kita apa dia? Tenaga orang yang kita. Kita ada tenaga, tak larat. Larat dengan apa? Larat itulah kuasa. Saya tak larat, mana tak kuasa. Saya tak ada tenaga. Tenaga itu kuasa. Kalau Allah Ta'ala sifat kodrat lah. Ada kodrat tu, lah. Kerja. Bila kerja, timbul ke benda-benda. Boleh? Yang kata kuasa, ini ketujuh. Kodrat arti kuasa. Kuasa bukan sifat. Itu ta'alluq dia. Sifat berkuasa. Boleh semua. Berkuasa, kuasa, kekuasaan. Berkuasa sifat. Kuasa dia tu ta'alluq. Kerja dia tu. Kerja sifat. Kuasa. Kekuasaan benar. Yang hasil pada kerja satu baik. Ini kekuasaan Allah. Ini benar-benar tu. Saya baca lagi. As-sifatus sabi'atu al-wajibatu lahu ta'ala al-qudratu. Qudrat. Wahia qudrat. Sifatun. Itu panizat Tuhan lah. Tu'asiru. Yang memberi bekas dengan dia. Tu'asiru yang itu tu'asiru biha. Apa mana memberi bekas buat kerja? Berjadi. Mana memberi bekas buat kerja berjadi dengan qudrat tu lah. Buat kata apa? Fil mungkin makhluk. Mungkin itu benar makhluk. Langit, bumi. Kalau Tuhan tak ada sifat berkuasa, tak ada kodrat, macam mana dia nak buat langit, bumi? Macam mana nak jadi kita kalau Tuhan lemah? Ketik. Itu dalil kata Tuhan maha kuasa. Dia ada sifat kuasa. Dia maha kuasa. Mana dalil alam? Kalau dia lemah, macam mana nak boleh buat? Alam itu terang. Jelas buat dalil. Ini langit, bumi. Siapa dia menguasai? Kita boleh buat semua ni. Tak ada Tuhan. Tu'asiru fil mungkin, memberi bekas dengan dia pada segala makhluk. Memberi bekas apa? Al-wujud awil anda. Nak bagi ada. Hak tak ada nak bagi timbul naik. Sudah timbul naik bagi jahannam pula. Jadi, sudah timbul naik nak bagi jahannam pun kodrat juga. Nak bagi timbul naik pun kodrat juga. Esok hari kiamat besok ni. Jadi cabut bumi dengan bukit. Paduk kata dakatan wahidah. Dipukul bumi dengan bukit kerup sekali. Pakanat haba hambur jadi angin habis. Dengan apa? Dengan kodrat Tuhan. Nak bagi jadi dulu pun dengan kodrat. Nak bagi hilang pun, nak bagi berdasar pun kodrat Tuhan. Pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Lagu tu dah tu. Bukan tak ada siapa campur tangan. Dia seorang dia. Lagi. Fatata'allaku bil ma'dum. Tu, nak hurai dah. Fatata'allaku, maka berta'alluqlah ia qadrat bil ma'dum dengan benda yang tak ada. Dia berta'alluq dengan benda yang tak ada. Fatujiduhu, maka mengada ia qadrat akan dia akan mahdum. Timur naik. Gitu. Qadrat tuju kepada benda tak ada. Pergi jadi. Jadilah langit bumi. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Dia kata jadi langit, jadi. Jadi bumi, jadi. Kita kena cari benar. Nak buat rumah kena cari semen, kayu, batu, besi. Kena ada bahan-bahan dia tu. Tuhan nak buat langit bumi ambil bahan di mana? Itu kata ijad wal i'dam. Menimbul yang tidak ada. Menghilang pun kodratnya. Tu pegangan kita lagu tu. Percaya penuh lagu tu dah tu keadaan Tuhan buat. Tak ada cari benar ni dah. Fatata'allaku bil ma'dum, maka berta'alluq kodrat dengan benda yang tak ada. Itu jadilah. Fatujiduhu, maka mengada ia akan dia akan ma'dum. Timbul dah.
Tak ada kongsi dengan siapa. Mak dia. Banding mana? Kata'alluqiha bika qabla wujudiha. Seperti bertakluk kodrat dengan engkau sebelum pada ada engkau. Kita dulu tak ada. Akhirnya kita timbul ni. Siapa beri timbul tu? Kodrat Tuhan. Tuhan lah dengan kodrat dia. Itu banding dia. Benda tak ada. Dia beri jadi. Dia beri timbul ni. Bukan timbul saja-saja dah. Kekuasaan dia. Wa tata'allaqu bil mawjud, dan bertakluk pada yang mawjud, hak ada ni. Fatu'dimuhu, maka menghilang ia akan dia, akan benda mawjud. Hak ada dia bagi jahannam. Hak tak ada dia bagi timur. Tu kerja kodrat Tuhan. Yang tak ada dia bagi timur, yang ada dia bagi hilang. Siapa dia? Kerja kodrat Tuhan. Itu kata takluk pada benda mungkin. Makhluk ni lah buat kerja tu, kerja kontrak Tuhan tu. Bukan siapa dia buat lah. Saat lagi dia menghilangkan siang, dia mari malam. Esok pula dia hilangkan malam, dia mari siang. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayti minal hayy. Tulijul laila fin nahar, memasuk malam dalam siang. Satu masa. Macam kita sini tak ada, tak berasa. Kita tengok di Mekah. Ni musim panas. Musim panas, dia siang 14 jam. Siang. Malam tinggal berapa jam lagi? Hak 24 jam. Tinggal 10 jam. Malam pendek. Jaga tidur saat cerah. Siang panjang. Ni kita buka puasa 2 jam lepas dah, mereka tak boleh buka puasa lagi. Tak gelap lagi. Dia tarik malam, tarik siang, tarik malam masuk ke siang. Yang maknanya siang hari panjang, malam pendek. Waktu lijul nahar fil lail. Satu masa besok aku masuk pula siang masuk ke malam. Tidur malam, jaga sekali tak cerah lagi. Jaga sekali tak cerah lagi. Jaga sekali tak cerah. Panjang malam. Siapa buat? Tak ada siapa boleh buat. Dia tengok Mekah. Tadi pukul 7 kita sudah tadi, pukul 7 tadi. Pukul 7 pagi, lepas dah sembahyang sunat duha pukul 3. Sembahyang sunat tahajud pukul 3. Pukul 12 lagi. Pukul 12 tengah malam lagi. Boleh dapat nak buka puasa pun mari. Pukul 12 tengah malam lagi. Kita pukul 12 sudah tarawih, pukul 12 tengah malam depa baru nak buka puasa. Panjang siang. Panas pula. Allah ya Rabbi. Kalau musim kena puasa musim sejuk cukup seronok. Kadang-kadang dia pusing kena puasa musim sejuk. Allah, saatnya gelap. Sejuk pula. Tak letih puasa. Tapi kalau kena puasa musim panas lagu ni, tak macam mana? Panjang siang. Teruk. Panas pula. Saya dulu kain selai, baju selai bulan puasa. Cari panas kuat, ambil timah tak air, keringnya tu dia panas. Tak ni kering pula je, jangan repuk baju-baju bulan puasa. Macam mana? Panas. Ini kerja tu. Tulijul laila fin nahar wa tukhrijul hayy minal mayt wa tukhrijul mayti minal hayy. Dan Tuhan mengeluarkan benda mati daripada benda hidup. Tukhrijul mayt minal hayy, mengeluarkan benda mati daripada benda hidup. Apa dia benda mati? Timbul daripada benda hidup. Telayang. Mati tak ada apa. Timbul daripada ibu ayam yang hidup. Tukhrijul mayt minal hayy, mengeluarkan benda mati daripada benda hidup. Satu masa pula mengeluarkan benda hidup daripada benda mati. Anak ayam. Timbul dia telayang. Telayang tu mati tu, boleh goreng makan. Tapi satu masa tukhrijul hayy minal mayt, mengeluarkan benda yang mati daripada benda hidup, daripada benda mati. Apa dia benda mati? Telayang. Tu baik anak ayam. Tadi tu baik telayang daripada benda hidup, ibu hidup, telah mati. Satu masa pula tu baik anak ayam pula. Di benda mati, tu baik benda hidup. Jadi cerita kekuasaan dia.
tukhrijul hayy minal mayt wa tukhrijul mayt minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Kerja dia, kerja tu. Wa tarzuqu man, memberi rezeki siapa-siapa dia nak bagi, dia takkan bagi sama. Tuhan tak bagi jadi sama. Rezeki dia tak bagi sama. Berarti Allahu yabsutu wa yaqbidu. Allah Ta'ala meluaskan rezeki dan menggenggam rezeki. Ikut suka dia nak bagi yang mana. Kalau bagi jadi kaya semua, fasik dunia ni. Kalau kaya semua. Mu nak banyak tukang siapa-siapa, aku duit banyak. Mu nak jadi tukang siapa-siapa, aku duit banyak. Berak tengah jalan siapa nak kaya. Mu nak kaya. Mu nak kaya. Mu nak kaya, aku duit banyak. Kat berak. Ni kaya setengah, setengah. Kaya sikit boleh jadi oleh orang kaya. Jadi molek bumi tu tadbiran Tuhan. Jadi bumi elok, dunia elok. Kalau kaya semua dunia ni jahanam. Jahanam dunia. Aduh. Wa ta'allaqu bil mawjud, maka bertakluk ia kudrat dengan benda yang ada. Fatuh limuhu, maka menghilang ia akan dia. Lah ni ada siang, tak lagi hilang. Mari malam. Kata'alluqiha, seperti bertakluknya kudrat bil jismi alladhi arada Allah i'damu. Takluk kudrat dengan jisim. Jisim jirim yang tulalah tu. Alladhi arada Allah, yang Allah Ta'ala kehendak. I'damahu fayasiru biha ma'duman, maka jadilah dengan dia, dengan kudrat itu ma'dum, tak ada. Jadi benda yang tak ada, dia takluk pun jadi ada. Benda yang sudah ada, dia takluk pun jadi jahanam. Fayasiru biha, maka jadilah ia jisim tadi ni, mawjud tadi ni, biha, dengan sebab kodrat itulah, makduman, jadi tak ada. Apa makna tak ada? Ai la syai'a, arti tak ada satu benda, hilang habis. Boleh faham? Jadi kita bercara apa ni? Bercara Tuhan ada sifat kodrat, sifat berkuasa. Kerja apa sifat tu? Kerjanya nak buat langit bumi. Benda-benda tak ada, dia timbul naik. Benda yang ada, hak lama dia buang. Ikut suka dia lah tu, kerja dia. Jadi, sudah, kita tak ada miskin. Kadang-kadang kita berasa naik susah hati. Apa dia? Malaysia ni pada bertambah tiap-tiap minit dia beranak. Hak mati tak banyak, hak beranak banyak. Tiap-tiap minit dia bertambah dalam dunia ni. Bumi dia luas ni juga. Bumi bukan dah besar. Manusia kena penuh. Kalau sesak, sepit dah. Kita tengok Singapura. Nak pergi ke tepi tak boleh. Kau naik ke atas. Sambung naik ke atas dalam rumah. Kalau sambung selapis. Tapi lagi pun aku tu. Tak jeluh dah hamba naik ke atas. Sesak. Kita ni boleh. Kalau sesak, Tuhan tahulah tu. Gempa bumi sekali kan. Lawan. Tengok Aceh. Kerja dia. Kali dia. Kalau tak sikit habis. Dia buat lain pula. Dia bagi lain pula. Tu kerja Tuhan. Ini gambar. Kita ada gaduh kata tak ada tempat nak dua. Dah tunggu tengok. Mari dengan ribut. Mari apa ni. Sapu cuci. Dia ganti lain pula. Kerja dia tu. Aila syai'ah wa hadha ta'alluqi tanjiziyun. Inilah orang panggil ta'alluq qadrat tanjizi hadis. Itu makna ta'alluq qadrat tanjizi hadis. Wa hadha ta'alluqu tanjiziyun. Bermula ini ta'alluq, hak tak ada boleh jadi ada, hak ada boleh jadi tak ada. Orang panggil ta'alluq apa? Tanjiziyun. Apa makna tanjiziyun? Lulus selalu, buat selalu. Jadi, tanjid, buat selalu lah berjadi. Hak tak ada, berjadi hilang. Buatlah tu. Hak ada, hak tak ada, berjadi ada. Hak ada, berjadi hilang. Tanjid, buatlah tu. Makna tanjid, lulus, buat selalu. Dengan apa? Dengan sebab kodrat. Bermakna dengan makna. Annaha, bahasanya kodrat Tuhan itu ta'allaqat bil fi'li. Bertakluk ia dengan fi'li. Tulis itu, tidak tak kerti. Ta'allaqat bil fi'li, yakni
ta'allaqat bil fi'li, yakni kodrat Tuhan itu bekerja selalu. Tidak ada tangguh-tangguh. Itu kata bil fi'li. Bekerja selalu, tak ada nak tangguh-tangguh dah. Jadi kadang-kadang tak buat kerja, kata aja. Kau panggil ta'alluq qabdah, tak ada betul. Qabdah, ini bukan qabdah, tanjid selalu, buat selalu. Itu bil fi'li. Tak ada tangguh-tangguh dah. Wa ta'alluqut tanjiziyun hadisun. Dan hak tu juga nama ta'alluq tanjizi hadis. Tanjizi buat kerja selalu, hadis baharu. Ta'alluq tu nama ta'alluq baharu, bukan qadim. Ta'alluq qadrat tu nama ta'alluq tanjizi hadis. Hadis tu baharu. Boleh. Cara apa ni? Tuhan ada sifat berkuasa. Apa mana berkuasa? Satu sifat yang dengan sahabat sifat tu dia larat, dia roh, dia kuasa. Apa dia nama kodrat? Dia buat apa? Buat makhluk. Tak ada jadi ada, ada jadi tak ada. Dia dah buat selalu, dia tak buat lagi. Macam-macam lah tu. Walaha ta'alluqun suluhiyan qadim. Walaha, dan baginya, bagi sifat kodrat itu, ta'alluqun suluhiyan qadim. Ta'alluq suluhi qadim nama dia. Ni payah sikit, berarti elok. Walaha, dan ada bagi kodrat itu ta'alluqun suluhiyun qadim. Ta'alluq suluhi qadim. Apa dia? Wa huwa suluhi qadim. Salahiyatuha fil azal lil ijad. Jadi wa huwa salahiyatuha, patutnya. Salahiyah patut, padan. Kali pada kodrat. Padan patut bila? Fil azali, pada azali. Patut lil ijad, bagi mengadakan benda-benda. Itu satu. Orang panggil ta'alluq qabdah. Ini. Wa huwa ta'alluq suluhi qadim. Salahiyatuha, patut kodrat Tuhan itu. Patut bila? Fil azal. Apa dia azal? Azal apa dia? Apa dia? Apa dia azal? Azali, tak tahu azali. Apa azali? Semua azali apa dia? Sebelum pada buat makhluk. Kita kerti lah tu azal. Azali, azal tu. Belum pada buat makhluk ni. Tak ada apa satu lagi. Tuhan tu ada dah. Angin pun tak ada lagi. Yang ke langit bumi. Angin ni siapa dia buat? Jadi sendiri. Tuhan dia tak kena jadi. Itu orang panggil masa azali. Cakap pandai. Takdir Tuhan pada azali. Nak buat macam mana? Takdir Tuhan pada azali. Azali tu apa dia azali? Azali itu masa yang sebelum buat makhluk. Azal, azali tu. Masa sebelum buat makhluk. Tuhan dah satu. Makhluk satu tak ada lagi. Jadi tak ada satu apa satu lagi. Tuhan dah ada lah. Orang tanya, apa benar makhluk yang mula-mula Tuhan buat? Langit, buat dulu, buat langit ke, buat bumi ke, buat tu Adam ke, buat syurga ke, buat neraka. Apa makhluk yang mula-mula Tuhan buat? Ingat balik lah, jangan lupa. Lagi mana? Nur Nabi Muhammad. Itu mula-mula makhluk. Angin jangan lagi, buat itu dulu. Awalu ma khalaqallah nur nabiyika. Awal-awal makhluk Tuhan Nur Muhammad. Habis itu, azali habis. Tak sekat tu habis. Ini sempadan ni.
Gisip pada tarikh ni, tarikh buat Nur Muhammad ngikut ni. Sampai hari kiamat ni. Oh, masa imkan, masa mungkin. Masa boleh naik. Boleh timbul. Masa dulu pada ni tak mungkin timbul. Makhluk apa pun tak boleh. Bukan Tuhan lemah. Ada muna al-azali wajibun. Tak ada makhluk pada azali itu wajib, tak ada. Nanti buat ni dulu. Buat benda ni, apa buat benda ni, kau timbul tu. Buat angin, buat langit, buat ni sampai kiamat. Boleh lah, tapi kita masa itu terbahagi dua. Masa itu terbahagi dua. Masa itu terbahagi dua. Pertama, masa azali. Ialah masa Tuhan, masa azali ia masa Tuhan belum buat apa-apa makhluk. Masa Tuhan belum buat apa-apa makhluk. Hanya Dia sahaja yang ada. Hanya Dia sahaja yang ada. Itu masa azali. Angin pun tak ada. Dia ada, dia tak kata kidam. Kidam ada tersedia, tak ada mula. Gitu. Masa tu orang panggil masa azali. Gitu, masa azali. Kemudian mula nak buat makhluk. Nak buat tanpa dulu. Kita tahu di mana? Kita mana tahu? Nabi cerita. Hadis Nabi kata awwalu ma khalaqallah, awal makhluk Allah nur aku lah. Kalau dah tanpa nur Nabi tu nak tanpa benda. Makhluk kan. Ada kait dengan Nabi. Apa buat nur je habis. Habis azali habis. Itu dia mana tadi baca tak? Masa itu terbahagi dua. Pertama masa azali, ialah masa Tuhan belum buat apa-apa makhluk. Hanya Dia saja yang ada. Yang kedua, masa imkan. Yang kedua, masa imkan. Iaitu masa yang selepas Tuhan buat Nur Muhammad. Benar. Yang kedua masa imkan, iaitulah masa yang selepas Tuhan buat Nur Muhammad. Itulah kerana awal-awal makhluk ialah Nur Muhammad. Kerana awal-awal makhluk yang Tuhan buat ialah Nur Muhammad. Boleh? Awalu ma khalaqallah nur nabika. Awal-awal makhluk Allah Nur Muhammad lah. Kalau orang tanya apa dia Nur Muhammad, benar tu lagu mana Nur Muhammad itu tu? Tak dapat diketahui. Tak boleh nak urai. Oh, dia kata macam mana makhluk. Makhluk ni benda kena jadi. Bila benda kena jadi macam mana tak boleh tahu. Tuhan tu dia tak kena jadi, nak tahu zat Tuhan tak boleh tahu semua. Ni benda kena jadi makhluk, macam mana tak boleh tahu. Kalau dia tanya lagu tu lah. Kita kata awal-awal yang Tuhan buat makhluk, Nur Muhammad. Tak apa dia tanya Nur Muhammad tu, mana kita nak tahu. Macam mana hang pandai dia kata makhluk. Dah tak tahu makhluk, kita boleh tahu langit, bumi, cerga, neraka menawujudi. Jawabnya mana? Jawabnya makhluk ni bukan semua kita boleh tahu. Makhluk hak Tuhan buat ni banyak yang kita tak dapat ketahui. Apa dia? Mudah nyawa lah. Duduk di mana? Mudah nyawa lah. Siapa dia buat nyawa?
Makhluk dah tu. Duduk sana. Oh, kali kepala. Panggil doktor pula. Kalau kena hati lega kita, bagi duit banyak kita tu proses hubungan panjang hidup lama ni. Dia makhluk lah tu nyawa. Dia tu macam tu juga. Non Muhammad tu macam nyawa. Cuma kita beriman saja satu benar. Yang Tuhan buat tu, hang lepas tu dia buat hal ni. Jalanlah hal ni. Belum pada buat hal ni, azali. Semenjak hal ni pergi ke sini panggil masa mungkin. Mungkin ada. Boleh timbul. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Bukan wahabi kita. Wahabi kita lagu lain. Boleh. Kita tengok dalam Zanjir. Doa Zanjir. Man huwa akhirul anbiya bisuratihi wa awwaluhum bimakna Allahumma ya basital yadai bil atiyah ya man idza rufi'al akuful bikafa ya man akhirul anbiya bisuratihi wa awwaluhum bimakna. Muhammad itu awal apa namanya akhir nabi dengan rupa. Awal nabi pun Muhammad dah juga. Apa dia? Bimaknahu. No dia. Man huwa akhirul anbiya bisuratihi. Muhammad tu akhir segala nabi, timbul rupa dia. Awal segala nabi pun dia juga. No. Macam dalam Zanjir. Ya, tu dia kita. Tapi Zanjir tu Wahabi tak boleh baca. Dia kata merapu. Oh, Wahabi juga marah baca. Mekah tak boleh baca Zanjir. Dia tu cuma cerita merapu lah. Dia tak erti. Dia kata merapu. Tak boleh baca. Baca Zanjir Mekah takak. Tak boleh. Kita tu kita nak pegang. Bukan ulama buat saja tempat ambilan dia ada. Man huwa akhirul anbiya bisurati wa awwaluhum bimana. Akhir nabi naik rupa dia. Awal nabi pun dia juga roh. No dia. Terang tu. Ada sepakat dengan hadis Nabi kata awwalu ma khalaqallah nur nabi. Awal makhluk no. Habis azali. Boleh semua. Itu kata azali. Esok tak kerti pula. Pandai cakap ya. Naik mutu preh. Pang belaga patah kaki. Bila kau mutu ni beri tak makan. Terus ada supuah dia lah. Takdir Tuhan pada azali. Andai kata takdir Tuhan pada apa takdir Tuhan pada azali? Urai. Takdir Tuhan pada Tuhanmu belum buat makhluk lagi. Budak ni. Dia akan timbul. Dalam plan dia dah siap dah. Kita itu kata yang sabitah. Rupa tu plan dia dah siap dah. Budak ni akan lahir sekian tahun, satu hari, sampai dia besar, satu hari dia akan belagak. Siap tulis sana. Sampai masa takdir Tuhan pada azali. Dia lah. Betul lah. Takdir kanak Tuhan pada azali lagi lah. Tak salah hari lah. Dia kata hari ni kalau ku tak naik mutu, tak patah kaki. Duk galak dia naik mutu, patah kaki. Kalau mu tak naik mutu, patah kaki. Jatuh tangga, ada saja. Tunggu dia. Siap sana lah. Itu akidah kita. Siap lah. Satu-satu semua siap lah. Bukan Tuhan mau. Baru lagi akan datang tanjizi qadim. Ta'aluk iradat, tanjizi kena dia semua. Dia atur sini. Itu kita akidah elok. Bila kita akidah elok, tak ada keluh kesah. Nak keluh kesah apa? Nak marah apa? Itu nak akidah kita. Kita reti akidah bagi elok. Ini dia merepek aku lah kecil manis, aku darah tinggi lagi, aku lah lemah jantung. Dia paling sihat belakang. Mu nak marah apa? Siapa bagi jadi? Siapa bagi jadi? Mu nak dah tu? Nak marah apa? Itu tiang sudah lah. Kita inti akidah. Merepek, bopek. Dia apa sihat belakang aku ni, jantung aku lemah, darah lagi, darah tinggi, apa nama dia kecil manis lagi. Mu nak merepek marah siapa dia? Siapa yang bagi kena tu? Siapa yang mau benda tu? Tulis sana tu. Tapi masa terima je lah. Terima Tuhan bagi. Syekh Muqaddir min Allah. Ada satu orang Arab. Orang Arab bagus semua dia. Naik kereta dengan saya. Dia driver, saya duduk depan. Kereta Arab semua steering belah kiri. Steering belah ni dah.
sebab kita. Tu muat orang haji. Satu orang tu nak keculung katub itu yang orang haji ni tu dah pegang di situ. Itu kereta anak bukan sebab kita. Kereta ada pokok-pokok, kereta Toyota pang putus jari. Putus jari dia buat. Dia buat tu putus jari. Orang haji kita lah juga kita tutup itu. Allah, pandai-pandai. Pang ni. Kita cak balik. Syekh muqaddar min Allah. Syekh muqaddar ini takdir Tuhan. Tak ada nak marah kita ke bertemu. Atau pakat pada pasak mana. Kalau kita marah hangit. Syekh muqaddar min Allah. Benda sudah takdir ya balik. Kalau fikir kita. Itu akidah. Akidah dia bagus. Tak berasa nak marah kalau kita bertemu. Kata itu aku tak tengok kan. Jangan ni. Kita nak lagu tu. Kita mau lagu tu. Apa satu benda siap dah. Nak merepek apa nak marah ke Tuhan. Wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Wa wajibun imanuna bil qadari. Wajib kita beriman dengan qada dan qadar. Itu kata qada dan qadar. Daripada Allah Taala. Ini dia baca tu. Wa ta'alluqu tanjiz walaha ta'alluqun suluhiyan qadim wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Walaha ta'alluqun suluhiyyun. Kana